warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat berjemaah. Hadis ke-65. An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadhdhinina yafdulun lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul kama yaqulun fa idza intahaita fasal tu'tah. Rawahu Abu Dawud bab ma yaqulu idza sami'al muadzin. Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya para muazzin telah melebihi kami dari segi pahala. Adakah mana-mana amalan yang membolehkan kami mendapat pahala sebanyak pahala muazzin?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu ucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan. Apabila kamu telah selesai daripada menjawab azan itu, maka berdoalah. Pasti permintaanmu ditunaikan." Abu Daud. An Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu, summa sallu alayya. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سالوا الله ثم سالوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة." Rawahu Muslim bal istihbab al-qawl mislam qawl al-muadzin liman sami'ahu. Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu mendengar suara muazzin, ucapkanlah sebagaimana ucapan muazzin, kemudian berselawatlah kepadaku. Kerana sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya 10 rahmat sebagai balasan selawat itu. Kemudian mintalah untukku wasilah. Kerana wasilah itu ialah satu tempat yang khas yang tidak layak untuk sesiapa pun kecuali hanya untuk seorang daripada hamba-hamba Allah, dan aku berharap bahawa dakulah hamba tersebut. Sesiapa yang memohon untukku wasilah, maka dia berhak mendapat syafaatku." Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk salat berjemaah. Hadis pertama, hadis ke-6, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As ni kita dah banyak kali kita sebut nama dia, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dia ni lahir 7 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia masuk Islam tahun ke-7 hijrah Nabi. Lebih kurang dalam umur 14 tahun lah. Umur 14 tahun dia masuk Islam. Ayah dia Amru bin Al-As, semua orang kenal lah. Hebat, seorang pahlawan yang hebat. Tapi anak dia Abdullah ni dia beriman dulu sebelum ayah dia. Dia ni kalau dia beriman dengan Nabi tahun ke-7 hijrah, dia ni satu geng dengan Abu Hurairah. Cuma Abu Hurairah ni dia sempat 4 tahun dengan Nabi, dah tua dah Abu Hurairah ni kan. Yang namanya Abdullah bin Amr As, dia masih budak-budak lagi lah, umur 15 tahun. Ulama hadis mengatakan bahawa dia ni meriwayatkan hadis sekitar dalam 500 hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada menulis satu disebut sebagai as-sahifah as-sadiqah. Dia ada satu sahifah
adalah macam kitab yang dia tulis. Sahifah Sadiqah ni, dalam dia tu terdapat lebih kurang dalam 1,000 hadis. Dan hadis dia ni kebanyakannya dia tulis dalam Musnad Imam Ahmad. Wah, tu hebat. Abdullah bin Amr bin Al-As ni kita pernah ceritakan dulu sebelum. Dia ni sibuk buat ibadat, siang dia puasa, malam dia baca Quran, tiap-tiap hari dia khatam. Dia tak nak kahwin, ayah dia cari kahwin, lalas dia tak berapa ambil tahu tentang isteri dia. Tu memang orang yang kuat buat ibadat. Antara yang menarik cerita dia, dia dalam apabila dia ni terlalu kuat ibadat dan dia tak ambil tahu sangat tentang isteri dia. Saya pernah cerita dulu, Nabi SAW pesan pada dia, wahai Abdullah, dia kata, kau taatlah perintah aku, dia kata, dan kau kena taat kepada kedua ibu bapa kamu, dia kata, kepada ayah kamu. So taat kepada Amr al-As. Jadi apabila Nabi SAW wafat, berlaku peperangan Siffin pada zaman Saidina Ali radhiyallahu anhu. Peperangan Siffin ni peperangan di antara Saidina Ali dan juga Muawiyah. Pada ketika itu Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia sebenarnya di hati dia tak nak menyebelahi Muawiyah. Dia nak duduk geng Saidina Ali. Saidina Ali ni dia khalifah Ar-Rashidin, khalifah yang keempat. Tapi disebabkan ayah dia Amr al-As ni, dia menyebelahi pihak Muawiyah, dan dia pula ajak anak dia si Abdullah ni duduk dengan geng dia sekali. Wah, sebenarnya Abdullah ni dia tak nak pergi perang lah. Lepas tu dia beritahu ayah dia, boleh, dia kata, ikut menyebelahi Muawiyah, tapi dia beritahu, dia kata, aku tak nak hunus pedang, tak nak bunuh seorang pun orang Islam, aku tak nak bunuh, kata Abdullah ni. Dia pun dia duduklah bahagian bersama dengan Muawiyah, bersama dengan ayah dia Amr bin Al-As. Sebab itu orang tanya dia, Abdullah, kenapa kamu duduk dengan Muawiyah? Sebab orang tahu Abdullah ni seorang yang ahli ibadat kan. Ahli ibadat ni biasa dia duduk geng Sayyidina Ali kan. Tapi dia katalah bahawa ni kerana ada hadis Nabi SAW menyebutkan kau kena taat kepada aku dan juga taat kepada ayah engkau. Menarik ketaatan dia kepada ayah dia. Ada satu ketika tu hadis Anas bin Malik, dia duduk sama dengan Nabi SAW, duduk dalam Masjid Nabawi, duduk tiba-tiba Nabi SAW kata, kejap lagi akan ada ahli syurga masuk dalam masjid. Semua jadi teril, tunggu. So, masuk seorang sahabat, bawa kasut, selipar, pegang air wuduk masih. Masa tu yang ada ialah Anas, kemudian Abdullah bin Amr bin As dengan Nabi SAW. Besoknya berlaku lagi. Nabi tengah duduk dalam masjid, Nabi kata, sekejap lagi akan sampai ahli syurga. Tunggu, datang sahabat ni. Masuk, pegang kasut, selipar. Dia punya janggut dia basah dengan air wuduk. Hari kedua. Besoknya lagi, Nabi dengan para sahabat duduk lagi dalam masjid. Abdullah ada masuk lagi. Nabi kata, kejap lagi akan datang seorang sahabat ahli syurga. Tunggu masuk sahabat ni. Janggut basah, lepas tu bawa selipar. Jadi Abdullah dia ada 3 hari tu. Dia fikir dalam kepala dia, apalah hebat sahabat ni, dia kata. Dia pun besok tu dia buat trik. Dia nak tengok sahabat ni apa kelebihan dia. Dia pergi rumah sahabat ni, dia bagi tahu, wahai sahabat, dia kata, aku ni ada masalah dengan family aku, duk bergaduh, dia kata. Boleh tak aku menetap dekat rumah kau ni 3 malam, dia kata. Sahabat ni kata, boleh, tak ada masalah. Kata, datanglah duduk rumah, kata. Skill dia tu kan. Jadi dia pun Abdullah ni duduk rumah sahabat ni, duduk bermalam kat itu. Jadi malam dia tidur, tengok, dia tunggulah nak tengok apa sebenarnya kelebihan ibadat sahabat ni. Tengok malam pertama biasa je lah, bangun malam kat subuh, bangun solat sikit, tahajud sikit, sembahyang subuh, biasa je lah. Tunggu malam kedua, sama juga. Malam ketiga, sama juga. Dah habis 3 malam dah. Hari yang ketiga tu dia cakap kepada sahabat ni, dia kata, sebenarnya aku tak ada masalah dengan keluarga, dia kata. Okey, dia kata, cuma
Ceritalah Nabi SAW sebut, adakan masuk ahli syurga, engkau lah ahli syurga tu. Jadi aku sangat takjub nak tahu sebenarnya apa amalan kau ni yang lebih ni. Tengok sifat para sahabat ni, bila dia dengar benda-benda baik tu, dia pergi cari, tuan-tuan. Benda-benda macam ni kan ada dalam diri kita. Bila tengok benda-benda baik tu, fikir apa yang boleh kita cari, benda-benda kebaikan. Jadi dia pun tanyakan para sahabat ni. Sahabat ni kata, aku ni tak ada apa-apa, biasa je, dia kata. Cuma aku tak ada sifat iri hati pada orang. Aku tak ada sifat iri hati pada orang, dan aku ni, apa yang aku buat ni ikhlas. Aku tak ada iri hati. Orang nak ada kelebihan apa tu, aku tak apa. Aku cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi sifat yang tu kena ada dalam diri kita. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As dia sangat terkesan dengan ahli syurga itulah. Jadi dia ni seorang yang cukup zuhud, cukup qanaah, cukup dengan apa yang ada pada diri dia. So hebat, banyaklah cerita menarik tentang Abdullah bin Amr bin Al-As ni. So dalam hadis ini dia mengatakan bahawa anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang lelaki berkata kepada wahai Rasulullah, dia kata, ada seorang lelaki bercakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lelaki itu berkata, innal muazzinina yafdulunana, dia kata muazzin ni, Bilal ni, mereka ni dapat kelebihan jika dibandingkan dengan kami, kata lelaki itu. Kemudian faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun jawab, qul kama yaqulu, kata, jadi kalau kamu rasa muazzin itu, Bilal tu banyak kelebihan dia, sebenarnya kita sebutkan hadis-hadisnya, maka Nabi SAW kata, qul kama yaqulul, maka kau sebutkanlah sebagaimana apa yang disebutkan oleh muazzin. Maksudnya ini perlunya kita menjawab azan. Kalau kita tak dapat jadi Bilal, tak dapat jadi muazzin, tak apa, kita duduk datang pun, kalau kita nak pahala yang sama, kata Nabi, qul kama yaqulun, jawab azan itu. Dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab. Maka kita akan dapat kelebihan apa yang didapatkan pada muazzin itu. Kemudian kata Nabi, fa iza intahaita fasal tu'tah. Dia kata, apabila selesai aja daripada azan itu, maka kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Tu bagaimana untuk kita mendapatkan kelebihan sama level dengan muazzin. Jangan tertinggal amalan ni. Kadang-kadang kita terlupa. Bila azan tu relax, bersembang, boleh sembang, dia tak ada kewajipan untuk diam. Tapi bila azan tu kita kena jawab. Kita dapatkan fadilat, kelebihan muazzin itu. Tak adalah muazzin je leher dia panjang. Kita pun semua dia pakai panjang leher akhirat nanti kan. So ni kita baca hadis tu. Kemudian datangkan pengarang, dia datangkan dengan hadis yang kedua. Hadis an Abdullah bin Amr bin Al-As. Perawi yang sama, Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian hadis yang kedua ni dia mengatakan annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, iza sami'tum muazzin, apabila kamu mendengar Bilal dia melaungkan azan, faqulu misma yaqul, maka kamu katalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh muazzin. Summa sallu alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu berselawatlah kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man salla alayya salatan, bahawa sesiapa yang berselawat kepada aku dengan satu kali selawat, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah SWT akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ni kita biasa dengarlah hari Jumaat hadis ni. Summa sallallahu alil wasilah. Yang ni mungkin kita dengar tapi jarang kita ambil tahu. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian kamu berdoalah kepada Allah untuk aku, iaitu apa? Al-wasilah. Kamu minta kepada Allah supaya aku dapat wasilah. Jadi Nabi ni minta pada kita semua ni, umat Nabi Muhammad, doa. Kita doa kepada Allah supaya Allah beri al-wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, fa innaha manzilatun fil jannah. Nabi sebut al-wasilah ni adalah satu tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, satu tempat. La tambari illa li'abdin min ibadillah. Yang mana tempat dalam syurga Allah tu yang namanya wasilah, dia satu tempat yang tak ada orang boleh duduk kat situ, melainkan hanya seorang aja, hamba Allah yang terpilih. Jadi Nabi minta sangat supaya kita doakan tempat al-wasilah tu adalah milik Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa arju an akuna ana hahuna. Nabi kata dan aku mengharap sangat supaya akulah yang akan dapat duduk di al-wasilah, manzilah itu, di satu tempat, rumah itu. Faman sa'ala li al-wasilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman dan sesiapa yang berdoa kepada Allah untuk aku supaya aku dapat al-wasilah itu, tempat itu, halat alaihi syafa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dia adalah syafaat aku. Memang confirm aku beri syafaat kepada dia. Jadi ini tuan-tuan mulia, kadang-kadang kita terlepas pandang. Setiap kali azan, muazzin dia azan, jangan lupa kita doa. Kan, doa ni biasa kita baca doa al-wasilah. Jadi kita minta sebagai al-wasilah itu dapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita doa tu, kita, Nabi kata halat lahu syafa'ah, confirm kita dapat syafaat Nabi setiap lepas azan. Jangan tinggal. Sunnah ni kadang-kadang kita terlupa. Kalau ikut Imam Nawawi, Imam Nawawi dia kata an-nida itu azan dan juga iqamat itu adalah azan. Dia sebagai nida. Ikut Imam Nawawi lah, kita mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i, kalau kita berpegang kepada pandangan Imam Nawawi, dia kata azan dan juga iqamat itu adalah an-nida, maksudnya panggilan doa semayang. Jadi selepas azan kita boleh doa tu, Allahumma rabba hazil wasilah itu kan. Lepas qamat pun kita boleh doa itu. Kalau ikut hadis Nabi tak ada. Lepas qamat dia tak ada doa tu. Tapi kalau Imam Nawawi punya pandangan, dia kata lepas kita qamat pun baca doa itu. Sebab kita nak ambil fadilat ini. Supaya kita doa syafaat, kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita dengar dua hadis ni, kelebihan menjawab azan, kelebihan doa lah lepas solat, kita fahami, kita amal dan kita sampaikan. Moga-moga kita berjaya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu